Selamat petang, salam sejahtera. Pastinya Anda sedang menanti-nanti apa keputusan terkini daripada Istana Negara. Aku nak kongsi dengan kamu semua, rupa-rupanya sekarang ini Muhyiddin di dalam keadaan yang paling nazak, paling kritikal dan paling susah hati. Anwar Ibrahim sempat lagi bergurau dengan mengatakan beliau mahu tengok wayang ataupun nak pergi pawagam. Sempat lagi Anwar kata dia mahu tengok wayang. Itu adalah satu perkara yang boleh dilihat dalam dua perkara atau dua ulasan ataupun dua pemerhatian. Yang pertama, Anwar memang betul-betul nak tengok wayang, ataupun yang kedua, mungkin Anwar sedang memberikan pengertian yang berbeza, iaitu dia mau lihat apakah lakonan daripada orang-orang yang ada di sekitar dalam pesaing untuk menjadi Perdana Menteri. Namun demikian, petang ini kita amat terkejut apabila satu pendedahan daripada Istana Negara, ada satu risikan yang kita terima mengatakan bahawa Agong telah pun menitahkan Barisan Nasional supaya sertai Kerajaan Perpaduan. Nah, kalau ini berlaku, ini disahkan oleh Zahid Hamidi sendiri. Menurut Zahid Hamidi, Agong telah menitahkan Barisan Nasional untuk menyertai Kerajaan Perpaduan yang mana terdiri daripada Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Saudara-saudara sekalian, kalau ini betul-betul laku dan kalau ini dipersetujui antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan, maka Barisan Nasional perlu mendengar cadangan daripada Yang di-Pertuan Agong ini, kerana kalau tidak mereka akan dilihat sebagai derhaka. Seperti juga Muhyiddin yang telah dicop oleh netizen di laman Twitter sosial yang lain, mereka kata Muhyiddin derhaka lagi. Jadi dengan ini, setelah adanya pengakuan daripada Zahid Hamidi yang mengatakan bahawa Agong menitahkan Barisan Nasional menyertai Kerajaan Perpaduan yang dianggotai oleh PH dan juga ahli-ahli parlimen yang menyokong PH juga bersama dengan Barisan Nasional, makna kata Muhyiddin sekarang berada dalam kedudukan yang paling parah. Muhyiddin sekarang ini berada dalam kedudukan yang tak dapat apa-apa. Pembangkang pun dia rugi, nak jadi kerajaan pun sudah terlepas. Sebelum ini lebih baik dia menjadi kerajaan bersama dalam perpaduan dengan Anwar Ibrahim, tetapi telah disahkan oleh Muhyiddin sendiri, dia tak nak menjadi sebahagian daripada kerajaan perpaduan yang dicadangkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Ini menyebabkan Yang di-Pertuan Agong pun sama-sama jadi pening. Dia pun pening, terpaksalah Yang di-Pertuan Agong menitahkan supaya diadakan diadakan mesyuarat Majlis Raja-Raja pada hari esok. Diberitakan bahawa Yang di-Pertuan Agong telah pun menyatakan bahawa Majlis Raja-Raja akan bersidang pada hari esok pada pukul berapa dinyatakan di sini, tepat pada pukul 3:30 ni. Tajuk utama berita di berita harian ialah berita Malaysia kini ialah Raja-Raja Melayu bersidang esok. Maknanya sampai esok kita masih belum ada jadi Perdana Menteri lagi. Mungkinkah? Itulah persoalan dia. Sampai esok masih belum ada Perdana Menteri, mungkin kerana esok Yang di-Pertuan Agong akan mengadakan persidangan dengan Majlis Raja-Raja. Saudara-saudara sekalian, yang lebih menarik lagi adalah apabila Zahid Hamidi mengatakan Agong telah menitahkan Barisan Nasional untuk menyertai Kerajaan Perpaduan. Wartawan Haris Muhammad melaporkan pengerusi Barisan Nasional Ahmad Zahid Hamidi berkata Yang di-Pertuan Agong telah menitahkan beliau atau menitahkan supaya semua ahli parlimen, 30 ahli parlimen Parti Barisan Nasional itu mesti mengambil bahagian dalam Kerajaan Perpaduan. Katanya dia bersama dua lagi pemimpin tertinggi gabungan itu yang telah berjumpa dengan Agong pada hari ini menerima titah tersebut semasa menghadap Al-Sultan Abdullah di istana pagi ini. Ditanya mengenai sikap berkecuali Barisan Nasional sebelum ini yang dinyatakan oleh para pemimpin sebelum ini, Ahmad Zahid menjawab, tak ada. Bukan itu yang dititahkan tuanku, kata Zahid Hamidi. Selain daripada itu, saudara-saudara, titah tuanku ialah bentuk kerajaan perpaduan, jelas Zahid Hamidi lagi. Ini bermaksud
kalau benar-benar Barisan Nasional mengikut apa yang dicadangkan oleh yang di Pertuan Agong ini, maknanya Barisan Nasional mengikut apa yang dicadangkan oleh yang di Pertuan Agong, mereka tidak boleh lagi dicop sebagai derhaka. Yang dicop sekarang oleh netizen ialah apabila Muhyiddin Yassin menolak untuk mau bersama dengan Kerajaan Pakatan Harapan membentuk kerajaan perpaduan. Dan apalagi yang berlaku setakat ini di Istana Negara ialah apabila Adam Adli mengatakan jangan guna sentimen perkauman. Ahli Parlimen Hang Tuah Jaya Adam Adli Abdul Halim tiba di Pejabat Anwar Ibrahim di Bukit Gasing. Tidak seperti pemimpin PKR yang lain yang terus masuk ke banglo tersebut dengan kereta cermin gelap mereka, Ketua Pemuda PKR itu berjalan ke arah tempat media yang sedang menunggu. Dia berkata, apa yang akan dibincangkan hari ini termasuk penggunaan sentimen perkauman terutama dalam kalangan golongan muda. Beliau berkata, saya minta jangan guna sentimen perkauman. Saya pun sebagai seorang aktivis politik dan pemerhati politik, aku mohonlah kepada semua orang yang ada di Malaysia ini, kamu berpolitiklah sebaik-baik yang mungkin, sekuat-kuatnya pun boleh. Teruskanlah berpolitik, jangan alang-alang orang Sabah bilang. Tapi ingat, jangan sekali-kali melibatkan sentimen perkauman agama, bangsa dan kenegerian. Jangan musnahkan kepentingan negara demi kepentingan politik atau kepentingan peribadi. PRU 15 sudah tamat, kempen sudah tamat. Jadi nak guna isu-isu sensitif seperti itu tak boleh pakai lagi. Itu kita tak perlu layan lagi. Aku menyeru kepada semua rakyat Malaysia, siapa orang yang guna sentimen seperti itu, jom kita pulaukan. Jangan kita layan langsung sentimen perkauman ke daerah, ke negara, ke agama, ke itu jangan kita layan. Kalau ada guna begitu, lebih baik kita pulaukan saja orang seperti itu. Tidak lama kemudian, selepas Ahmad Adli mengatakan seperti itu, baiknya pemimpin muda ini ialah apabila beliau bukan saja memberikan kata seperti itu yang patut kita semua dengar, dia juga telah membawa satu lori kecil, membawa kerusi plastik untuk tempat duduk media dengan berseloroh, tidak perlu berebut kerusi lagi. Saudara-saudara, pada pukul 1.50 petang, wartawan Haris Muhammad melaporkan pengerusi Barisan Nasional Ahmad Zainamidi berkata yang di Pertuan Agong menitahkan semua 30 ahli parlimen itu mesti mengambil bahagian dalam kerajaan perpaduan. Jadi sekali lagi dinyatakan di sini bahwa Agong mohon supaya Barisan Nasional menyertai kerajaan perpaduan. Itulah dia apa jadi dengan Muhyiddin selepas ini. Kita pun tak tahu apalagi langkah mereka, kerana dijangka pada pukul 3 petang tadi pemimpin BN dan PN mengadakan sekali lagi mesyuarat tak habis-habis mesyuarat.